Okay, a very good morning to all of you. Okay, bertemu kembali bersama Teacher Irene untuk English for Communication Form 5. So as for today, we are going to look at this language focus, which is present simple and present continuous. Okay, pada tahun lepas murid-murid telah pun pelajari tentang present simple. Tahun-tahun ini ada tambahan. Okay, kita akan pelajari apa yang dimaksudkan dengan present continuous. Okay, apa yang dimaksudkan dengan present simple di sini? Okay, di sini untuk hari ini pelajar dikendaki padankan ayat ini dan pilih perkataan ini dan padankan dengan di bawah ni. Sebelum tu cikgu nak bagi tahulah, cikgu yakin pelajar tentu tidak faham apa ini semua kan. Jadi sila berikan perhatian, cikgu akan terangkan kepada semua pelajar dan kemudian pelajar boleh buat melalui latihan interaktif yang cikgu sediakan. Okey, pertama sekali kita akan lihat present simple di sini. Okay, kita akan lihat di sini apa yang dimaksudkan dengan present simple. Present simple ini biasanya menerangkan benda yang sedang yang kita lakukan, okey, sedang kita lakukan ataupun sesuatu yang kita menunjukkan fakta ataupun kejadian alam. Contohnya dalam ayat yang pertama, okey, kita lihat ya. The sun rises from the east. Okey, ini menunjukkan satu kejadian fenomena alam yang memang fakta kan, bahawa sun ini, matahari terbit daripada apa? Terbit daripada timur kan? East ni ialah timur. Jadi ini merupakan fakta. Rises ni maksudnya terbit. Jadi biasanya kalau kamu lihat present simple ni dia ada S dekat sini. Nampak tak? Okey. Untuk yang satu, okey, sun ini kan satu saja, jadi dia ada S. Tapi kalau lebih dari satu, contohnya ayat kedua, her brother study, dia tak ada S dekat sini. Kalau lebih dari seorang, dia tidak ada S. Jadi her brothers tu ramai, study at the same university. Maksudnya abang-abang ni semua belajar di universiti yang sama. Okey, ini menunjukkan satu benda yang berlaku kan, apa yang telah sedang berlaku. Okey, yang ketiga, I have a meeting next Monday. Ini dia menceritakan dia ada meeting. Have ini ialah present simple. Okey, I have. Kalau she has. Okey, kalau you, ingat lagi tak cikgu pernah terangkan dulu, I have, you have, we have. Okey, jadi kita lihat yang ketiga ni, next Monday maksudnya Isnin akan datang. So dia sedang memberitahu bahawa dia ada mesyuarat pada hari Isnin akan datang. Okay, yang keempat, I play badminton on Saturdays. Ini menunjukkan apa yang dia lakukan pada hari Sabtu. Okay, so cuba kamu lihat di sini, I play. Nampak dia tak ada S dekat sini. Sebab kalau I, you, we ataupun pronouns yang menceritakan lebih dari satu, dia tidak guna S dekat sini. Tapi kalau she, dia akan she plays. Ada S di sini. Okay, faham tak? Okay, sekarang murid-murid kena padankan perkataan-perkataan yang hitam ini di dalam peta ini. Mana satu menunjukkan padanan dia yang tepat. Okey, contohnya yang pertama, future actions based on timetables and schedules. Maksudnya ayat di atas mana satu ayat di atas ni yang menunjukkan future actions ni maksudnya tindakan akan datang. Future maksudnya akan datang. Mana satu yang akan datang dilakukan berdasarkan jadual waktu dan schedule. Okay? Maksudnya perancangan kita. Ya? Apa yang kita nak lakukan pada masa akan datang. Okay? Dalam jadual kita. Okay? Sekarang kita lihat. Mana satu ayat yang menunjukkan ini? Sama ada 1, 2, 3 atau 4. Ayat yang dinyatakan ialah yang ketiga. Nampak? Next ni menunjukkan benda yang dia akan buat pada akan datang. Betul? So di sini, mana satu perkataan yang kamu kena tuliskan? Kamu tuliskan di sini. Kamu tuliskan have di sini. Okay?
Okey, kemudian yang kedua. Inilah yang kita biasa gunakan present simple bila kita nak menunjukkan sesuatu tabiat atau action. Action maksudnya tindakan-tindakan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Okey? Sehari-hari. Contohnya, ayat yang ke mana menunjukkan dia melakukan yang sehari-hari? Okey. Cuba lihat ayat yang kedua. Her brothers study at the same university. Ataupun ketiga, I have a meeting, ni tadi dah nombor 3. Okay, habits and repeated actions. Mana satu yang menunjukkan dia melakukan setiap kali benda yang sama? Ni ayat dia ialah nombor 4. Menunjukkan dia main badminton setiap hari Sabtu. Nampak? Saturdays maksudnya setiap Sabtu. Dia ada S dekat sini. Maksudnya setiap hari Sabtu dia akan main badminton. So, di sini habits and repeated action maksudnya tindakan dia yang dia lakukan setiap hari Sabtu ialah dia main badminton. So, pelajar tulis play kat sini. Okay? Yang ketiga, scientific situation. Ini menunjukkan situasi atau perkara saintifik yang memang kita tak boleh ubah fakta. Okay. Mana satu yang menunjukkan fakta? Tadi cikgu dah terangkan yang menunjukkan fakta tadi tentang matahari, betul? Jadi matahari, the sun rises from the east. Okay? Matahari terbit daripada timur. Jadi pelajar tulis rises dekat sini. Okay? Yang terakhir sekali, permanent situations. Maksudnya benda yang, situasi yang kekal. Permanent tu maksudnya kekal. So, mana satu yang menunjukkan kekal? Benda yang berlaku di sini yang menunjukkan kekal, yang ayat nombor 2 ni. Her brothers study at the same university. Kekal kan sebab abang dia belajar di university. Jadi pelajar tulis study di sini. Okay? So, ini untuk present simple. Jadi ringkasnya, present simple ini menunjukkan ayat di mana menunjukkan benda yang kita akan lakukan, kita guna, ataupun benda yang kita buat setiap hari, ataupun yang berulang. Okay? Kemudian menunjukkan fakta saintifik ataupun yang kekal. Okay? Jadi inilah present simple. Okay, yang lepas cikgu dah terangkan tentang present simple ini. Yang cikgu nak fokus hari ini ialah present continuous. Okay, present continuous ni ialah benda yang menunjukkan sesuatu yang berlaku ketika orang itu sedang bercakap. Contohnya, dia akan ada is di depan ini. Nampak? Ini untuk satu orang. Kalau lebih dari satu, dia akan letak R di depan ni. A-R-E Okay, kita lihat yang ini dulu. Yang pertama. She is always interrupting her brother. Ini menunjukkan keadaan di mana benda ini sentiasa berlaku. Dia selalu kacau. Interrupting tu maksudnya kacau abang dia ataupun adik dia. Saya tak tahulah dari sini brother ni boleh membawa maksud abang atau adik lelaki. Okay. So, sekarang yang pertama di sini interrupting. Okay. Yang kedua, she is eating a lot these days. Maksudnya dia makan banyak sejak kebelakangan ini. Is eating maksudnya makan. Maksudnya hari-hari kebelakangan ini dia asyik makan. Benda yang berlangsung. Sedang berlangsung setiap hari. Okey. Yang ketiga, my cousin is saving up for her dream car. Di sini ayat ini katakan sepupu dia sedang kumpul wang. Is saving maksudnya simpan wang untuk kereta idaman dia. Dream car tu kereta idaman. Yang diimpikan lah nak beli kereta. Jadi, bila kita simpan duit untuk masa akan datang kan, untuk nak beli kereta. Bukannya kita terus simpan kita boleh beli kereta. Jadi, ini menunjukkan keadaan yang akan datang. Okay? Jadi, dia sekarang dia simpan untuklah sampai akan datang. Okay, yang keempat, the phone is ringing. Maksudnya, telefon itu sedang berdering. Jadi, dia kata, it must be there. Mungkin ayah yang telefon. Okay? Jadi, menunjukkan keadaan telefon itu sedang berdering. Contohnya lah, kalau saya kata,
I am talking. Sekarang saya sedang bercakap, betul? Jadi saya sedang menggunakan present continuous. Maksudnya saya tengah sedang bercakap dengan kamu semua. I am talking, saya sedang bercakap. I am eating, saya sedang makan. Jadi biasanya kalau I, dia akan guna am. Kalau she atau he atau it, okay, dia akan guna is. Kalau we, they, you, dia akan guna are. Jadi di sini contoh ayat di sini semua menerangkan satu orang, sebab itulah dia gunakan is. Tapi kalau nak kata you are listening, maksudnya kamu sedang dengar. Jadi dia akan ada guna are di sini. Ini dia punya aturan lah, dia punya rules. Okey, jelas Jadi sekarang kita nak lihat yang kelima. Going paperless is becoming a practice nowadays. Maksudnya sekarang ini, okay, going paperless maksudnya tidak menggunakan kertas. Paper, kertas. Less, tak guna kertas lah. Is becoming, sedang menjadi satu tabiat lah yang diorang lakukan sekarang ini. Ya, mana-mana kita lihat banyak tak guna kertas. Semua kita buat secara online. Okay, jadi sekarang pelajar kena tulis ayat yang gelap ini, bold ini, padankan dengan ayat di bawah. Okay, contohnya yang pertama, future plans. Future plans, minta maaf future plans. Di sini menunjukkan sesuatu yang dirancangkan pada masa akan datang. Mana satu ayat yang menunjukkan dia merancang untuk masa akan datang? Future akan datang. Plans ini ialah rancangan. Tadi cikgu dah terangkan dia nak beli kereta. Mana satu? Ayat yang nombor 3. So pelajar tulis dekat sini is saving. Okay? So yang kedua, changing and developing situations in the present. Maksudnya sedang mengubah ataupun membawa perubahan pada developing situation in the present. Mereka buat sesuatu perubahan. Okay? Pada masa kini. Jadi mana satu ayat yang menunjukkan membawa perubahan masa kini? Iaitu ayat yang ke-5. Is becoming. Is becoming. Okay. Yang ketiga. Actions happening now. Maksudnya, tindakan yang sedang berlaku sekarang. Apa yang sedang berlaku sekarang? Iaitu ayat yang kedua. Kan? Atau ayat yang keempat? Mana satu? Jadi mungkin murid keliru dekat sini. Mana satu nak padankan. Memang agak sukar latihan ini. Jadi cikgu terangkan kepada kamu, nanti kamu boleh cuba buat. Okey, actions happening now, maksudnya tindakan yang berlaku sekarang. Okey, di mana dia makan, okey, is eating. Okey, kemudian yang keempat, annoying habits. Okey, maksudnya tabiat yang tidak baik. Apa tabiat yang tidak baik di sini? Dia kacau abang dia. So di sini ialah interrupting. Okay. Yang kelima, temporary situations. Maksudnya situasi yang temporary maksudnya sementara. Okay. Mana satu yang menunjukkan sementara? The phone is ringing, kan? Sementara sebab telefon taklah berdering tiap-tiap hari kan? Tiap-tiap kali kan? So, sementara. Masa itu juga. Okay? So, ini ialah ringing. Jadi, ini saja yang cikgu nak terangkan tentang aktiviti hari ini. Kemudian lepas ini, pelajar boleh buat semula. Okay? Itu saja. Semoga berjumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih.